Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Linda dalam kelas matematik pada hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Untuk matematik tahun 6, kita nak belajar tajuk ruang. Okey? Dan dalam tajuk ruang ni, kita nak kenal dahulu bentuk dua dimensi ataupun kita panggil bentuk 2D. Okey, bentuk dua dimensi ni juga kita sebut dia sebagai bentuk dua matera. Okey, benda yang sama sahaja. Okey. So, pertama jom kita kenali dahulu bentuk-bentuk dua dimensi. Okey, ini adalah antara bentuk-bentuk dua dimensi. Yang pertama adalah bentuk segitiga sama sisi. Yang kedua adalah bentuk segitiga sama kaki. Seterusnya adalah segitiga bersudut tegak. Seterusnya adalah segi empat sama. Dan seterusnya adalah segi empat tepat. Okey, kita tengok yang di bahagian bawah. Yang ada 5 sisi tu adalah pentagon. 6 sisi adalah heksagon. Yang mempunyai 7 sisi tersebut adalah heptagon. Dan yang mempunyai 8 sisi itu adalah oktagon. Okey? Okey. So, kita perlu juga kenali istilah dalam bentuk dua dimensi. Okey, bagi segi empat sama dan segi empat tepat, kita perlu tahu perbezaan antara dua bentuk ini. Segi empat sama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Berbeza dengan segi empat tepat, dia mempunyai 2 sisi yang bertentangan yang sama panjang. Okey, kalau kita tengok di sini, sisi segi empat sama ni, keempat-empatnya adalah sama panjang. Tapi segi empat tepat, sisi yang bertentangan. Maksudnya yang di kanan dengan yang di kiri ni dia sama panjang. Yang di bawah dengan yang di sebelah atas ni adalah sama panjang. Itu maksud dia. Okey. Dan kita perlu tahu juga sisi yang menegak ni kita panggil dia lebar. Istilah dia adalah lebar. Dan sisi yang melentang ni adalah panjang. Okey? Okey, kita tengok pula istilah bagi bentuk segitiga. Segitiga ada 3. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan segitiga bersudut tegak. Okey, untuk segitiga sama sisi, ketiga-tiga sisinya adalah sama panjang. Segitiga sama kaki pula, 2 sisinya sahaja yang sama panjang. Sebab tu ada tanda calik ni, kan? Yang segitiga sama sisi ni ada 3 calik. Calik tu bermakna dia sama panjang. Okey, segitiga bersudut tegak ni pula, dia boleh sama panjang antara sudut yang menegak dengan yang melentang ni, dan boleh juga tak sama panjang. Boleh pendek, satu pendek satu panjang, ataupun sama panjang. Boleh. Okey, untuk segitiga bersudut tegak. Dan istilah dia yang kita perlu tahu, di bahagian bawah ni kita tak panggil dia sebagai panjang. Kita panggil dia sebagai tapak. Di bahagian bawah tu adalah tapak. Okey. Seterusnya yang di bahagian dalam ataupun yang di bahagian luar, ni di bahagian dalam, ni di bahagian luar, dari puncak ke tapak ataupun dari tapak ke puncak ni. Okey. Untuk segitiga sama kaki sama juga. Untuk segitiga bersudut tegak di bahagian luar ni. Okey, dia tegak dari tapak ke puncak yang paling tinggi. Okey, yang itu istilah dia adalah tinggi. Okey, ingat tinggi dia mesti tegak, yang tegak, bukan yang condong. Okey? Jadi kamu kena tahu istilah untuk segitiga yang melentang ni adalah tapak, yang menegak ni adalah tinggi.
Okey? Okey, kita teruskan. Istilah untuk bentuk dua dimensi ni. Kali ni kita tengok bentuk bulatan, bentuk bujur dan bentuk-bentuk poligon. Ni lah bentuk bulatan, bujur, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Okey, istilah yang kamu perlu tahu yang pertama, okey, itu adalah pusat bulatan. Okey, untuk bentuk bulatan. Seterusnya, kalau ada satu garisan dari lilitan ni, dari pusat bulatan sampai ke tepi, kita akan panggil dia sebagai jejari. Okey. Dan kalau ada garisan dari hujung sampai hujung menembusi ataupun melalui pusat bulatan, namanya adalah diameter. Dan di bahagian tepi yang melengkung ni adalah lilitan. Ini adalah istilah yang kamu perlu tahu. Begitu juga dengan bujur. Ini adalah lilitan. Okey? Okey, seterusnya bagi pentagon dan heksagon, heptagon, oktagon, kesemuanya yang tajam tu kita panggil bucu. Okey? Okey, seterusnya yang lurus. Okey, yang lurus ni kita panggil sisi. Seperti kita tengok pentagon ni, kalau kita kira dia ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan heksagon memiliki 6 sisi. Heptagon pula memiliki 7 sisi. Oktagon memiliki 8 sisi. Okey? Itu adalah sisi. Untuk bulatan dan bujur, dia tidak mempunyai sisi. Dia tidak mempunyai garis lurus. Okey, seterusnya yang di bahagian dalam ni pula kita panggil sudut. Sudut yang perlu diukur menggunakan protektor ataupun jangka sudut. Okey, ni bahagian dalam ni adalah sudut. Di dalam dia, kalau pentagon ada 5 sudut di dalam dia. Begitu juga dengan heksagon, heptagon dan oktagon. Ciri-ciri yang bilangan sudut ni sama dengan bilangan bucu dan bilangan sisi bentuk tersebut. Okey? Okey. Sekarang ini adalah ciri-ciri bentuk dua dimensi yang saya buat dalam bentuk jadual. Okey, di sini kamu boleh lihat bagi bentuk segi empat sama mempunyai 4 sisi, 4 bucu, 4 sudut dan 4 garis simetri serta 2 penjuru. Segi empat tepat mempunyai 4 sisi, 4 bucu, 4 sudut, 2 garis simetri dan 2 penjuru. Segitiga bersudut tegak pula mempunyai 3 sisi, 3 bucu, 3 sudut, 1 garis simetri dan sifar perpenjuru. Maksudnya dia tiada perpenjuru. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi, 3 bucu, 3 sudut, 3 garis simetri dan sifar perpenjuru. Okey, segitiga sama kaki pula memiliki 3 sisi, 3 bucu, 3 sudut, 1 garis simetri dan sifar perpenjuru. Bagi pentagon memiliki 5 sisi, 5 bucu, 5 sudut, 5 garis simetri dan 5 perpenjuru. Satu-satunya bentuk yang memiliki bilangan yang sama bagi semua kategori, kan? Okey, heksagon pula memiliki 6 sisi, 6 bucu, 6 sudut, 6 garis simetri tetapi 9 perpenjuru. Okey, heptagon pula kita tengok mempunyai 7 sisi, 7 bucu, 7 sudut, 7 garis simetri dan 14 perpenjuru. Akhir sekali, oktagon memiliki 8 sisi, 8 bucu, 8 sudut, 8 garis simetri dan 20 perpenjuru. Apa garis simetri dan perpenjuru ni? Bagaimana nak kira untuk dapat bilangan ni? Okey, lepas ni jom kita buat bagaimana nak kira garis simetri dan garis perpenjuru bagi bentuk dua dimensi. Okey, yang pertama cuba kita lihat bagi bentuk segi empat sama.
kita nak kira berapa garis simetri yang ada pada bentuk ini dan berapa garis perpenjuru yang ada dalam bentuk ini. Okey, garis simetri ni anak-anak kena tahu dia adalah satu garis lipatan yang apabila bentuk itu dilipat, dia menghasilkan dua saiz yang sama besar ataupun dua bahagian yang memiliki saiz yang sama. Okey? Okey. So, yang pertama untuk garis simetri, kita boleh lipat, andaikan bentuk itu sebagai kertas, kita boleh lipat dia kepada dua. Dari terlipat dua macam ni dan kita akan dapat dua bahagian yang sama besar, belah kanan dan belah kiri, kan? Okey, itu satu. Yang kedua, kita boleh lipat begini. Jadi kita dah dapat dua. Seterusnya kita boleh lipat dengan serong. 3, 4. Satu lagi kita boleh lipat serong yang bertentangan pula. So, nilai garis simetri bagi bentuk segi empat sama adalah 4. Okey, perpenjuru pula. Perpenjuru ni adalah garis lurus yang menemukan antara bucu ke bucu. Yang dia hanya berada di bahagian dalam sahaja, bukan di bahagian tepi. Jadi garis dia di mana? Tu dia garis perpenjuru. Dia menghubungkan dari bucu ke bucu satu lagi. Okey? Okey, 1 perpenjuru, 2 perpenjuru. Rasa-rasa ada lagi tak? Tak ada dah. Jadi nilai dia, bilangan dia adalah 2. Boleh beza tak antara garis simetri dan perpenjuru? Dia berbeza Untuk garis simetri, kita lukiskan dia menggunakan garisan putus-putus. Berbeza dengan perpenjuru, kita menggunakan garis lurus. Dan pastikan anak-anak semua buat garisan ini menggunakan pembaris. Okey? Okey, kita tengok pula bentuk seterusnya. Bentuk segi empat tepat. Berapa garis simetri? Jom kita kira. 1, 2. Okey, secara serong kalau kita lipat tak dapat saiz yang sama. Okey, sebab kalau kita lipat, bucu dia tidak akan berjumpa. Jadi kita tidak boleh katakan dia sebagai simetri. So, untuk segi empat tepat, bilangannya adalah 2 untuk garis simetri. Okey? Okey, bagi perpenjuru pula, kita boleh buat satu garisan, 2 garisan. So, jawapannya adalah 2 garis perpenjuru. Okey, kita tengok bentuk seterusnya. Segitiga sama sisi. Okey, kita boleh buat, bila sama sisi, kita boleh buat 1 garis simetri, 2 garis simetri, 3 garis simetri. Jadi jumlahnya adalah 3 garis simetri. Perpenjuru pula, tiada garisan yang boleh kita cantumkan dari bucu ke bucu sebab semua garisannya telah bercantum di bahagian luar. Jadi bilangan perpenjurunya adalah 0. Okey? Okey, kita lihat bentuk seterusnya. Segitiga sama kaki. Berapa garis simetri bagi bentuk ini? Okey, kita hanya boleh buat 1 sahaja. Berbeza dengan segitiga sama sisi tadi, kan? Okey, jadi jumlah bilangan garis simetrinya adalah 1 dan perpenjurunya juga adalah 0. Okey, untuk bentuk yang seterusnya adalah segitiga bersudut tegak. Bentuk ini boleh dilukis dalam 2 bentuk. Sama ada tapak dan tingginya adalah sama panjang ataupun tak sama panjang. Satu pendek, satu panjang. Okey, kedua-dua bentuk ni adalah segitiga bersudut tegak. Okey, tapi bilangan garis simetri dia tak sama, bergantung pada bentuk tersebut. Okey, kalau bentuk yang pertama ni, kita boleh namakan dia juga sebagai segitiga sama kaki sebab dua sisi dia yang di sebelah ni adalah sama. Jadi
bentuk ini memiliki dua nama, segitiga bersudut tegak dan segitiga sama kaki. Jika sama kaki begini, ada satu garis simetri yang kita boleh lukis. So, bilangannya adalah 1. Okey, bagi perpenjuru pula, tiada. Okey, jadi jumlahnya adalah sifar. Bagi bentuk yang satu lagi, tidak ada garis simetri yang boleh dilukis. Jadi bilangan garis simetrinya adalah sifar. Perpenjurunya juga adalah sifar. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, kita lihat bentuk seterusnya adalah bentuk pentagon. Okey, untuk bentuk pentagon, okey, yang pertama kita boleh buat satu garisan di tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangannya adalah 5 garis simetri. Bagi perpenjuru pula, okey, jom kita kira berapa garis perpenjuru. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangannya adalah 5 garis perpenjuru. Dan di sini saya ingin bagi tips, bila kita membuat garis perpenjuru, pastikan kita bermula dengan satu bucu dahulu. Okey, contohnya di sini. 1, 2. Dah habis bucu yang ini, baru kita beralih kepada bucu yang seterusnya. Jika satu bucu, garisannya ada 2, setiap bucu lain pun akan ada 2 garisan. Okey? Okey. So, kita tengok kalau bentuk heksagon pula, berapa bilangan garis simetri dan perpenjurunya. Okey, jom kita kira garis simetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangannya adalah 6 garis simetri. Sama dengan bilangan bucu dan sisi dia, kan? Okey, kita tengok perpenjuru pula. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perpenjuru. Okey? Okey, kita tengok bentuk seterusnya. Heptagon. Okey, jom kita kira garis simetri bagi bentuk heptagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 garis simetri. Bagi perpenjuru pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sejumlahnya adalah 14 garis perpenjuru. Okey, bentuk yang terakhir adalah oktagon. Okey, untuk bentuk ini, jom kita kira berapa garis simetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 garis simetri. Okey, kita kira perpenjuru pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlahnya adalah 20. Jadi, cikgu rasa sampai di sini sahaja penerangan cikgu berkaitan dengan bentuk 2 dimensi, melibatkan juga pengiraan mencari garis simetri, mencari bilangan garis simetri dan bilangan garis perpenjuru. Jadi, cikgu harap kamu semua boleh faham dan jelas apa yang telah cikgu terangkan. Dan cikgu juga minta tolong like,
komen dan subscribe pada channel Cikgu Linda. Okey? Okey, sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum.